Asal-usul nama Sabah dipercayai berasal dari sejenis buah pisang yang dipanggil saing Sabah atau Sapah oleh masyarakat tempatan. Nama Sabah mula digunakan pada abad ke-15 oleh pedagang yang mengembara antara Borneo Utara hingga ke Kepulauan Sulu sebelum kedatangan British lagi. Dalam peta Portugis di Melaka tahun 1604, kawasan Kota Kinabalu disebut sebagai api-api. Semasa pemerintahan North Borneo Chartered Company pada 1881, secara rasmi, Sabah dinamakan sebagai North Borneo. Nama Sabah kembali digunakan pada tahun 1963 semasa pembentukan Malaysia. Catatan Puisi Jawa Negara Kertagama yang dikarang Prapanca tahun 1365 menyebut Sabah sebagai seludang. Marco Polo sewaktu singgah di Sabah pada 1292 dia mencatatkan Sabah dikenali sebagai Burni yang mungkin merujuk kepada Brunei. Kajian arkeologi di Lembah Mansuri Lahad Datuk menjumpai kesan-kesan pendudukan manusia terawal berusia 235,000 tahun hinggalah kedatangan manusia terawal pada 30,000 tahun dulu. Penhijrahan manusia ke Borneo dan kawasan sekitar bermula kira-kira 20,000 hingga 30,000 tahun dahulu. Dipercayai, manusia awal ialah daripada orang Australoid dan Negrito atau Austroasiatik. Gelombang penhijrahan manusia selepas itu dipercayai daripada orang Proto-Austronesia yang berlaku sekitar 3,000 sebelum Masihi. 500 sebelum Masihi orang Deutero-Austronesia tiba menyebabkan Proto-Austronesia berpindah ke pedalaman. Austronesia ialah leluhur kepada penduduk peribumi Sabah dan kepulauan sekitar Sabah. Austronesia membawa budaya dan bahasa Austronesia ke Borneo dan juga menyebar ke barat dan selatan. Orang Australoid dipercayai berasimilasi dengan orang Austronesia. Artifak dijumpai menunjukkan orang zaman Neolitik menggunakan peralatan batu dan mula menggilap batu dengan garisan simetri yang berusia 5,000 tahun. Artifak tembikar tanah, keranda pengebumian dalam gua, tenunan, pembinaan perahu yang berusia 3,000 tahun dijumpai. 2,500 tahun dahulu, gangsa menjadi peralatan manusia dan diperdagangkan. 700 Masihi peleburan besi diperkenalkan termasuk manik-manik dari Indochina dan seramik dari China. Abad ke-7, catatan China menyatakan di barat laut Borneo terdapat penempatan dan pelabuhan yang maju bernama Vijayapura yang dikawal Sriwijaya di Sumatera. Ia diasaskan oleh seorang putera Funan dengan bantuan pribumi. Awal abad ke-9 terdapat satu kerajaan bernama Port Ni yang dipercayai wujud di muara sungai Brunei menjadi pendahulu Kesultanan Brunei. Port Ni menjadi pusat bagi kawasan Sabah dan Sarawak dan pusat dagangan untuk pedagang dari China. Port Ni pernah dipengaruhi oleh dua kuasa besar pada waktu itu, iaitu Sriwijaya di Sumatera dan kemudian Majapahit di Jawa. Kesultanan Brunei bermula selepas pemerintah Brunei memeluk Islam. Semasa pemerintahan Sultan kelima yang dikenali sebagai Bolkiah pada 1473 hingga 1524, wilayah kekuasaan Sultan merangkumi Sabah, Kepulauan Sulu dan Manila di utara, dan Sarawak sehinggalah Banjarmasin di selatan. Catatan dari orang idahan menyebutkan tentang Abdullah menjadi orang Muslim pertama di Timur Sabah pada tahun 1408. Awal abad ke-15, Kesultanan Melaka menyebar pengaruh kuasa dan perdagangan serta agama Islam ke wilayah Brunei melalui pedagang Melaka. Kesultanan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis tahun 1511. Kesultanan Bolkiah Brunei memperluaskan pengaruh ke utara sehingga ke Luzon dan Sulu serta sebelah selatan dan barat Borneo. Abad ke-16, rekod sejarah Brunei mencatat kedatangan dan hubungan diplomatik pedagang Cina di Sabah. Bukti arkeologi yang ditemui menunjukkan yang orang Cina bertukar barang seramik Cina dan rempah ratus peribumi Sabah. 1521, Antonio Pigafetta, penulis sejarah kepada Ferdinand Magellan, tiba di Brunei dan disambut secara besar-besaran. Pigafetta menulis Brunei sebagai Borneo mengikut cara sebutan orang Eropah. Pelayar Eropah kemudian menggunakan nama Borneo untuk keseluruhan Pulau Borneo disebabkan pengaruh Brunei pada masa itu. 1526, orang Portugis yang diketuai oleh Menezes melawat Brunei. 1570, Sepanyol berjaya menakluk Manila. 1578, Sepanyol dengan armada kapal dan bala tentera yang terdiri dari askar Sepanyol serta askar-askar mestizo dan pribumi Filipina menyerang dan menakluk Brunei. Akibat penyakit disentri dan tentangan dari askar Brunei serta pribumi Borneo, Sepanyol berundur meninggalkan Brunei. 1665, Kapten Cody telah melawat Borneo dan beliau merupakan orang Inggeris pertama yang melakukan lawatan ke Borneo. Pada Perang Saudara Brunei 1660 hingga 1673, Sultan Brunei, iaitu Sultan Muhyiddin meminta bantuan tentera Kesultanan Sulu untuk memerangi pemberontak di Pulau Cermin dan dikatakan telah berjanji akan menghadiahkan Sabah kepada Sultan Sulu.
Menurut seorang sejarawan Brunei, Pein orang kaya Amar Diraja Dato' Seri Utama Haji Awang di dalam bukunya Tarsila Brunei, ada menyebutkan yang tentera Tausug atau Sulu tiba di Pulau Cermin hanya melihat pertempuran dari kapal mereka. Apabila pemberontak berjaya ditewaskan, barulah tentera Tausug mendarat hanya untuk mengambil rampasan perang dan tawanan hamba. Kejadian ini menyebabkan Sultan Muhyiddin murka, lalu mengarahkan tentera Sulu pulang tanpa memberikan wilayah Sabah. Brunei menafikan pemberian Sabah kepada Sultan Sulu. Tidak ada bukti bertulis mengenai serahan tersebut. Penghujung abad ke-17, kerajaan Tidong yang berpusat sekitar Tawau dan Tarakan menguasai pantai timur Sabah dari Paitan hingga Pulau Timbun Mata dan digelar daerah Tirun. Kuasa Tidong merosot bila wilayah itu mula diduduki Lanon dari Mindanao dan Kepulauan Sulu yang menjadikan beberapa muara sungai sebagai pangkalan armada Lanon untuk menyerang pesisir Borneo Barat hingga ke Selat Melaka. Dalam tahun 1761, Alexander Dalrymple, seorang pegawai dari Syarikat Hindia Timur Inggeris di Madras, India, telah membuat perjanjian dengan Sultan Sulu yang membenarkan beliau membuka pangkalan perdagangan di Pulau Barambangan. Dalrymple menamakan pulau itu Felicia. Tahun 1771, disebabkan perebutan hak kuasa berdagang di Marudu yang di bawah pemerintahan Brunei, orang-orang Iranon yang mewakili Kesultanan Sulu telah menyerang Kesultanan Brunei yang dianggap pesaing oleh Kesultanan Sulu. Sultan Brunei meminta bantuan Kesultanan Johor Riau untuk menghantar ribuan tentera orang laut Johor Riau bagi mengekang pengaruh Iranon dan Sulu atau Tausug. Tentera Johor itu berpangkalan di Kota Belod, Mengkabong, dan Sembulan. Kepincangan pentadbiran, kebakaran, serangan Lanon dan juga serangan dari Kesultanan Sulu dengan bantuan orang Iranon serta Sepanyol membawa kehancuran pangkalan Felicia di Barambangan pada akhir 1775. Pangkalan diusahakan semula pada 1803 tetapi gagal dan ditinggalkan pada November 1805. Catatan Dalrymple tahun 1793, terdapat beberapa daerah di Sabah, antaranya ialah Tirun atau Tidong yang dihuni suku-suku pribumi Tidong dan juga Berau. Tirun ialah kawasan kerajaan Tidong dan Berau yang merdeka, yang bermula dari Keniungan hingga Sungai Sibuku dan Tawau. Daerah Magindora atau Majidara bermula dari Sungai Tawau hingga terusan Duyung antara Sandakan dan Mumian. Daerah Paitan yang bermula dari Simpang Menayau hingga ke Paitan. Daerah Marudu atau Marudu yang dikatakan Subo, bersempadan Marudu terdapat kawasan yang bermula dari Gunung Tempasok hingga Gunung Keni baru dikatakan punca aliran sungai-sungai di Sabah. Kawasan sekitar gunung terdapat pekan-pekan dan penempatan orang dusun dikatakan wilayah yang merdeka. Daerah Papal atau Papar yang bermula dari Simpang Menayau hingga Brunei, dikatakan ramai penduduknya. Kawasan pedalaman dan beberapa kawasan pantai dihuni orang dusun manakala muara sungai dan kawasan pantai dihuni peribumi yang beragama Islam kemungkinan orang Bajau, Iranon dan Brunei. Pada awal abad ke-19, orang Tausug memulakan penempatan di terusan Duyung, Pulau Labukan, Domendom, Segariot dan Sandakan. Beberapa kawasan pesisir laut dan pantai juga didiami orang-orang Bajau. Tahun 1812, Kapten John Hunt yang melawat Sandakan mencatatkan, Tuan Abdul memimpin 100 lebih orang Islam. Di pedalaman terdapat ramai orang idahan yang merdeka. Pengaruh Tausug di timur Sabah meningkat melalui perdagangan dan aktiviti perhambaan. Ramai hamba digunakan untuk mengayuh dayung kapal-kapal Lanon yang menangkap orang dijual sebagai hamba di Jolo. Aktiviti ini merosot menjadi aktiviti perlawanan yang kejam serta kerusuhan yang dahagakan darah. Kapal negara-negara Eropah banyak yang dirompak Lanon yang memusnahkan perdagangan mereka, maka itu mereka mahu Lanon-Lanon dibantras. Kuasa Kesultanan Sulu merosot dengan cepatnya pada pertengahan abad 19.
Dekat 1830-an, daerah Kota Marudu diperintah Syarif Osman sebagai Raja Marudu. Marudu merupakan wilayah yang bebas dari pengaruh Brunei dan Sulu pada sebelum tahun 1845 apabila Syarif Osman menamatkan perjanjian kesetiaan dengan Brunei dan Sulu. Tahun 1845 Kota Marudu dimusnahkan armada kapal perang British diketuai James Brooke disebabkan dakwaan yang Kota Marudu sebuah pangkalan Lanon. 18 Disember 1846, perjanjian ditandatangani untuk serahan Labuan serta pulau-pulau kecil berhampiran oleh Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin II kepada James Brooke yang menjadi Gubernur Labuan dan Konsul Besar di Borneo. Labuan menjadi tempat menombong arang batu, perdagangan dan pangkalan membantras kegiatan Lanon. Pada 1865, Claude Lee Moses, Konsul Amerika di Brunei berjaya menyewa Borneo Utara dari Sultan Brunei untuk tempoh 10 tahun. Beliau menjual perjanjian sewaan itu kepada American Trading Company yang dimiliki Joseph William Torrey. Kimanis, satu kawasan di barat daya Borneo Utara dipilih sebagai pangkalan dan penempatan yang dinamakan El Lena. Labuan Trading Company, syarikat dari Jerman cuba mengembangkan perdagangan ke kawasan yang dituntut Sultan Sulu sebagai kedaulatan Sulu di Borneo Utara. Motif utama Sultan Sulu dipercayai untuk membebaskan dari pengaruh Brunei serta mendapat hak kedaulatan. Menjelang tamat tempoh konsesi wilayah, Torrey menjual hak kepada Baron Gustavus van Overbeek, Konsul Austria-Hungary di Hong Kong, sebanyak $15,000. Overbeek kemudian pergi ke Brunei untuk meminta kurniaan lantikan dan hak pemilikan yang sah. 29 Desember 1877 Overbeek dilantik sebagai Maharaja Sabah dan Raja Gaya dan Sandakan. Sultan Brunei dan Temenggung menyerahkan wilayah dan kedaulatan 4 wilayah di Sabah dari Teluk Gaya di pantai barat hingga ke Sungai Sibuku di timur dan menerima bayaran tahunan $12,000 dan $3,000. Disebabkan wilayah timur Sabah juga dituntut Kesultanan Sulu dan untuk mendapat jaminan keselamatan perjalanan ke timur Sabah, maka Overbeek berangkat ke Pulau Jolo. Pada 22 Januari 1878, satu perjanjian dibuat antara Overbeek dengan Sultan Sulu yang menyerahkan kawasan di Borneo Utara kepada Overbeek dengan bayaran serahan tahunan sebanyak $5,000. Mengikut perjanjian, Sultan Sulu bersetuju menyerahkan beberapa kawasan kepada Overbeek daripada Teluk Sibuku sehingga Pandasan dan melantik Overbeek di wilayah serahan itu sebagai Datuk Bendahara dan Raja Sandakan sebagai kuasa pemerintah tertinggi dan merdeka. Overbeek mendapati sejarah Timur Sabah yang mengelirukan mengenai penaklukan dan siapa yang berkuasa di Timur Sabah. Sultan Brunei masih mengatakan Timur Sabah milik Brunei manakala Kesultanan Sulu pula menuntut kuasa di kawasan itu. Sebelum 1878, kuasa di sepanjang pantai timur laut Borneo sebenarnya dikuasai oleh Lanon yang berasal dari Kepulauan Sulu dan Mindanao. Mereka berkeliaran di sepanjang pantai untuk menangkap hamba abdi. Kerana kuasa mereka dan ditakuti, penduduk tempatan telah lama berpindah jauh ke pedalaman, ke hulu sungai. Apabila Van Overbeek tiba di Sandakan pada tahun 1878, beliau mendapati kampung pertama berada jauh di hulu sungai manakala sepanjang sungai terdapat komuniti pangkalan-pangkalan untuk armada Lanon. Overbeek mendapati tiada kerajaan atau negeri di situ. Pemilikan kawasan itu tidak dihargai dan tidak dipertikaikan. Kawasan itu dianggap kedaulatan Brunei tetapi pada sesuatu masa Sulu menuntut atau berkuasa dengan sokongan dari beberapa ketua-ketua dan Datu Sulu di situ. Untuk keselamatan, Colonial Secretary British di Labuan William Hood Treacher menasihatkan Overbeek supaya mendatangani perjanjian dengan Brunei dan Sulu. Dalam perjanjian Sulu, Sultan menarahkan datu-datu, wakilnya, ketua-ketua dan orang-orangnya di Timur Sabah untuk patuh dan taat kepada pemerintah baru, iaitu Overbeek sebagai pemerintah tertinggi Sabah. Catatan diari, Don Carlos Cuartron, Mubalik Katolik pertama di Borneo Utara, menyatakan Sultan Sulu berunding dengan Overbeek dan Alfred Den untuk mendapatkan wang dan senjata bagi meneruskan perang Sulu menentang Spanyol. Dengan menandatangani perjanjian 1878, Sultan Sulu bersetuju untuk menyerahkan semua tuntutan ke atas Sabah dan menerima syarat penyerahan sepenuhnya wilayah tersebut kepada Overbeek. Sultan Sulu kemudian menerima bayaran tahunan sebanyak $5,000, 2 kapal penuh senjata dan peluru termasuk senjata Gatling buatan Amerika. Sultan Sulu tidak pasti terhadap kawasan hak kedaulatan Sulu yang sebenar, mendakwa kawasan Sibuku hingga ke Balikpapan sebagai wilayahnya dan mahu dimasukkan ke dalam perjanjian serahan wilayah dan kuasa kepada Overbeek. Kawasan itu sebenarnya di bawah pemerintahan Sultan Bulungan dan Berau dan juga di bawah pengaruh Belanda.
Orang-orang Sulu yang menghuni kawasan pantai timur Sabah pula masing-masing mempertikaikan untuk menuntut bayaran duit konsesi daripada Overbake bagi kawasan yang mereka sendiri kuasai. Pada Mei 1882, Alfred Dent menubuhkan North Borneo Chartered Company dan mula mentadbir Borneo Utara. Sir Rutherford Alcock dilantik sebagai penerusi pertama dan Alfred Dent sebagai penarah urusan syarikat. Tahun 1885, Perjanjian Madrid Protokol antara Britain, Jerman dan Sepanyol mengiktiraf kedaulatan Sepanyol ke atas Kepulauan Sulu dan menghadkan penaruh Sepanyol hanya di kawasan itu. Artikel 3 mengesahkan Sepanyol melepaskan semua tuntutan di Borneo, termasuk bekas atau kepunyaan Sulu dan semua pulau-pulau di bawah pentadbiran North Borneo Chartered Company. Beberapa dasar pemerintahan North Borneo Company tidak disenangi rakyat hingga tercetus perang seperti di Padas Damit yang diketuai Pangeran Shah Bandar pada 1884 berkenaan hak mengutip cukai. Penentangan Mat Salleh pada 1897 juga akibat konflik hak memungut cukai. Mat Salleh terkorban di Tambunan pada tahun 1900. Penentangan Antanom Ontoros dirundum pada 1915 akibat penguatkuasaan cukai tanah dan Ordinan Ladang 1913. Antanom menyerah diri tetapi dihukum bunuh pada 1915. Landasan kereta api pertama North Borneo dibina pada tahun 1896 kerana peningkatan dan kejayaan tanaman tembakau yang memerlukan tanah ladang dan kenderaan untuk mengangkut hasil keperabohan. William Cowie terlibat dalam pembinaan landasan yang diketuai Arthur Joseph West dan pembantunya seorang murid bernama Gordon Udus. Pembinaan bermula dari Bukau, Beaufort ke Weston dan pada tahun 1906, landasan sepanjang 193 km sudah siap dibina yang menghubungkan Tenom, Melalap, Weston, Beaufort dan Jesselton. Pada 16 September 1963, sesudah ditentukan oleh pasukan khas bangsa-bangsa bersatu bahawa rakyat mahukan Malaysia, maka merdeka pun diisytiharkan dan British North Borneo berubah kembali dengan nama asalnya Sabah. Setelah sekian lama di bawah penjajah, rakyat Sabah kini dapat membentuk masa depannya sendiri. Dan memimpin mereka sebagai Yang di-Pertua Negara Sabah ialah Tun Datuk Mustafa. Kelahiran Malaysia disambut dengan meriahnya. Di Kuala Lumpur, rakyat Sabah ada bersama-sama dengan umat Malaysia yang lain dalam perarakan tanda gembira. Landasan itu dibina menggunakan tenaga kerja rakyat tempatan dan beberapa pekerja dari China untuk landasan ke Melalap. Talian telegraf pertama North Borneo dibina pada tahun 1894 yang menyambungkan Hong Kong ke Ramsay Point, Labuan dan bersambung ke Menumbuk dan pesisiran pantai barat sehingga ke pantai timur di Sandakan. Talian Hong Kong itu mempunyai sambungan ke Singapura dan seterusnya ke India dan Eropah. Kemudian talian di Labuan disambungkan lagi ke Singapura pada Mei 1894. Pada tahun 1920, talian telegraf diganti dengan teknologi wireless transmisi telegraf di antara stesen Jesselton dan Labuan. Pada tahun 1922, Prince of Wales melawat bandar Jesselton, North Borneo semasa dalam lawatan Oriental Tour ke Asia. Keinginan untuk kemerdekaan daripada kuasa kolonial seperti yang dicapai oleh negara lain seluruh dunia telah sampai kepada rakyat Borneo Utara. Pada tahun 1961, Perdana Menteri Malaya membuat pengumuman mengenai rancangan pembentukan sebuah negara yang terdiri dari Malaya, Borneo Utara, Sarawak, Brunei dan Singapura. Satu resolusi dibuat oleh Parti Rakyat Brunei pada 1962 menuntut Sabah Sarawak dikembali pada Brunei menjadi negara baru. Pemimpin PRB A.M. Azahari memimpin pemberontakan terhadap Sultan Brunei dan menentang pembentukan Malaysia serta menuntut kemerdekaan Brunei dan penggabungan dengan Sabah Sarawak. Bagaimanapun pemberontakan dipatahkan pada Desember 1962. Filipina dan Indonesia menentang rancangan pembentukan Malaysia. Negara-negara itu menuntut Suruhanjaya bangsa-bangsa bersatu dihantar ke Sabah Sarawak untuk meninjau kemahuan dan pendapat rakyat. Borneo Utara memperolehi hak pentadbiran sendiri pada 31 Ogos 1963. Ia diikuti penggabungan dengan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Malaysia wujud dengan rasminya tanpa Brunei pada 16 September 1963. Nama Borneo Utara ditukar kepada Sabah.
Satu konfrontasi bersenjata berlaku selepas penyisiharan Malaysia pada 1963 antara Malaysia dan Indonesia disebabkan Indonesia menentang penubuhan Persekutuan Malaysia. Tentera Sukarela Indonesia dihantar ke sempadan Sabah Sarawak untuk melakukan sabotaj dan menghasut rakyat. Penyusupan itu gagal dan 590 penyusup terbunuh manakala 771 menjadi tawanan. Terlepas Soekarno digulingkan dan Suharto menjadi Presiden baru Indonesia, konfrontasi ditamatkan pada 1966. Pada 6 Jun 1976, satu kemalangan kapal terbang yang juga dikenali sebagai tragedi Double Six berlaku di Kota Kinabalu. Nahas pesawat model Nomad buatan Australia itu mengorbankan Ketua Menteri Sabah Tun Fuad Stephens dan 11 orang anggota rombongannya. Penduduk Sabah semasa pemerintahan North Borneo Chartered Company ialah seramai 104,525 orang pada tahun 1901. Selepas pembentukan Malaysia, penduduk Sabah berjumlah 651,304 pada tahun 1970 dan meningkat kepada 929,299 selepas sedekat. 2 dekad selepas tahun 1980, populasi penduduk Sabah meningkat dengan penduduk sebanyak 1.5 juta dan mencapai 2,468,246 menjelang tahun 2000. Sehingga tahun 2019, bilangan ini telah berkembang sehingga 3.9 juta dengan warga asing sebanyak 29% daripada jumlah populasi di negeri ini. Penglibatan Sabah dalam persekutuan ini banyak membawa perubahan dari aspek pentadbiran, politik, sosial dan sebagainya. Namun Sabah dan juga Sarawak mengalami pembangunan yang perlahan berbanding negeri-negeri di semenanjung Malaysia.